Itu dia, warga Esrawani sudah pun berkelana di seluruh pelusuk tanah air dari Perlis sampailah ke Sabah. Tapi hari ini dua rakan saya, kedua-duanya daripada visual, berada di tepi laut dengan angin sepoi-sepoi bahasa di situ. Afizi Rosli berada di Terengganu, manakala Umawati Ramaya berada di kampungnya di Pulau Pinang. Kita bercerita mengenai dua negeri tetapi mengenai satu topik yang sama. Hal yang berkaitan dengan kos sara hidup dan juga pemilikan rumah ataupun harga rumah. Kalau dapat diberikan sedikit dapatan daripada tinjauan dan juga daripada data umum daripada GIS daripada Universiti Melaya, kalau dilihat daripada peta-peta ini menampakkan dan juga melihat kepada taburan pemilikan rumah berdasarkan negeri. Berdasarkan kepada data ini, kalau dilihat kepada warna coklat yang lebih pudar itu, Pulau Pinang, Pahang, kawasan Lembah Kelang yang mencakupi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan juga Negeri Sembilan adalah negeri-negeri yang dilihat daripada segi peratusannya hanya memiliki 15 hingga kurang 70% pemilikan rumah. Manakala negeri-negeri yang seperti yang selebihnya berada pada peratusan 70% ke atas. Dan dalam aspek itu, inilah realiti sebenar kalau dilihat kepada Pulau Pinang, dan itu melihatkan bahawa peratusan pemilikan rumah itu agak rendah jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Saya mungkin terus sahaja bersama dengan Afizi Rosli yang kini nak bercerita mengenai Bandaraya Kerteh, bandar minyak. Kerana kalau dilihat, walaupun berada di pantai timur, Bandar Kerteh yang terletak di Parlimen Kemaman itu adalah antara yang tinggi kos sara hidupnya. Saya bertanyakan kepada rakan-rakan yang pernah tinggal di Kerteh, katanya harga barang kat Kerteh lagi mahal dari Kuala Lumpur, hanya semata-mata beliau bekerja dengan syarikat minyak. Afizi mungkin dapat diberikan laporannya dan juga ceritanya. Ya, kalau di Terengganu ini ada dua bandar sebenarnya yang terlibat secara langsung ataupun yang menempatkan kawasan perindustrian petroleum dan gas ini. Pertama adalah di Kerteh dan juga kedua adalah di Paka. Kedua kawasan ini adalah berjiran, tapi Paka berada dalam daerah di Dungun, manakala Kerteh berada di daerah Kemaman. Saya sekarang ni berada di daerah Dungun untuk saya memberikan laporanlah mengenai kawasan perindustrian petroleum dan juga gas di Terengganu ini. Benar apa yang Zul katakan, bagi penduduk di sini, mereka ni melihat kos sara hidup di sini sangat tinggi dan juga isu perumahan juga menjadi fokus utama mereka. Kerana kalau kita lihat juga apabila perindustrian minyak dan juga ataupun perindustrian petroleum dan gas ditemui pada 1970-an di Laut Cina Selatan, jadi kerajaan telah memilih Bandar Kerteh ini untuk dijadikan sebagai kawasan industri bagi petroleum dan gas berkenaan. Jadi kita dapat lihatlah penghijrahan ribuan pekerja daripada seluruh negara, malah ada juga pakar-pakar daripada luar negara datang ke sini, berhijrah ke sini secara beramai-ramai untuk bekerja di industri ataupun sektor ini. Dan kalau kita lihat juga susulan daripada penghijrahan mereka secara ramai-ramai ini ataupun secara ribuan ini, semestinya pembangunan di sini juga terus meningkat. Dan kita dapat saksikan pelbagai kemudahan-kemudahan disediakan di sini, termasuk di sini ada lapangan terbangnya yang tersendiri. Lapangan terbang ni saya kira hanyalah untuk ataupun sebagai helipad sajalah bagi mengangkut pekerja-pekerja ke pelantar minyak di tengah laut Cina Selatan itu. Walau bagaimanapun, di pesisir pantai ini juga terdapat kawasan industri petroleum seperti saya katakan tadi. Di sini menempatkan tangki minyak dan sebagainya, dan di sini juga melibatkan proses petroleum. Kita tahu bahan-bahan petroleum ini ataupun kandungan petroleum ini selain daripada untuk tujuan petrol dan juga untuk tujuan gas, banyak kandungan lain juga digunakan dalam pembuatan seperti polimer, plastik dan sebagainya. Di sinilah bermulanya ataupun di sinilah menyaksikan perpindahan ataupun penghijrahan ramai warga asing ataupun warga luar masuk ke daerah ataupun masuk ke Kerteh ini sendiri. Dan susulan daripada penghijrahan ini, kos sara hidup semakin tinggi dan juga isu perumahan, kata mereka, di sini sangat tinggi. Sebelum ini mungkin boleh dapat harga rumah sekitar 100,000 ataupun 200,000 saja, tetapi tahun demi tahun harga rumah semakin meningkat, dan mungkin kita nak dengar, ada masa kita nak dengarkan apa kata-kata daripada penduduk di Kerteh ini. Mungkin kita dapat mainkan sedikit. Ada yang mampu, ada yang tak. Biasanya kalau perumahan dekat sini, orang yang bekerja kat sini lah, yang beli rumah apa sini. So macam orang sini beli kat luar apa semua, mungkin harga kat luar murah sikit daripada sini. Memang tinggi ya kos sara hidup sini.
barang pun harga mahal. Harga makanan apa semua mahal sini. Dulu rasa kalau 100 lebih tu boleh dapat dah rumah. Kalau rumah lot lah, bawah 100 lah kalau boleh dapat lah. Tapi sekarang memang tinggi kos hari hidup. Kalau dengan orang yang berkeluarga tu, kalau dari luar mari dekat sini boleh tahu lah. Kos hari hidup sini memang tinggi. Kadang orang pun cakap kita orang kat sini ni, orang kaya-kaya je boleh duduk sini. Tapi duduk semestinya macam tu. Mari duduk dulu tempat kita orang baru rasa macam mana. Gitu. Harga rumah di sini 1,000 lebih juga Lepas tu kami biasanya nak cukupkan 1,000 lebih tu biasanya duduk dalam 15-20 orang satu rumah. Baru boleh bayar bulan-bulanan. Okey, itu cerita Fizi. Baiklah, itu realiti di Kerteh ini dan dakwa penduduk di sini juga. Ya. Okey, Ya. itu cerita Fizi. Penduduk di sini Fizi, juga kita nak cerita mereka panjang. sukar untuk bersaing dengan mereka yang bekerja Terus di saja bersama dengan Umar Bati berada Ramaya di Kerteh ini sendiri dan pastinya Zul ada kupasan lebih lanjut Zul. Okey, terima kasih Hafizi. Minta maaf kat situ. Saya terus saja bersama dengan Umar Bati. Umar Bati, kalau dilihat daripada tepatan data, kita lihat di Pulau Pinang memang tak banyak pemilikan rumah, tapi realiti juga di Pulau Pinang, kerja di pulau, tinggal di seberang. Apa cerita kos sara hidup dan juga perumahan di Pulau Pinang? Terima kasih Zul, dan kalau Zul boleh perhatikan Pulau Pinang ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian pulau dan bahagian seberang. Kalau boleh di belakang saya ini adalah di seberang dan saya berada di Georgetown pada ketika ini, dan kalau sejak saya berada 3 minggu yang lalu di sini, antara rungutan ataupun kebimbangan penduduk di Pulau Pinang adalah mengenai kos perumahan yang mencecah hampir RM500,000 untuk seunit, dan bayangkan mereka yang berpendapatan di M40 tak dapat nak membeli rumah di sini, apatah lagi mereka yang berada di B40. Dan sebagai penyelesaian, apa diorang buat, apa penduduk di Pulau Pinang buat, mereka terpaksa berhijrah ke seberang, di mana walaupun mereka bekerja di sini, terpaksa berhijrah ke seberang untuk membeli rumah. Dan jika saya boleh melihat analisis saya pagi tadi di beberapa portal perumahan, di mana sebuah apartmen di 3 bilik di Georgetown berhampiran dengan Plaza Copta bernilai kira-kira RM600,000, iaitu mempunyai keluasan hanya 959 meter persegi. Dan juga bagi 2 bilik yang berkeluasan kira-kira 800 meter persegi pula mencecah lebih RM400,000. Dan bagi landed property atau landed houses pula mencecah kira-kira 2 juta di sini, ini di kawasan pulau. Jadi mereka bekerja pulau, gajinya di antara 3 hingga mungkin 5,000, kita ambil purata, terpaksa berhijrah ke seberang, di mana dua lokasi ini agak yang menjadi tumpuan oleh penduduk Pulau Pinang di sini, iaitu satu adalah Bukit Mertajam dan juga satu lagi lokasi adalah di Butterworth. Pun Butterworth memandangkan Butterworth tu berhampiran dengan jambatan Pulau Pinang, maka harga di kawasan Butterworth juga dikatakan semakin meningkat. Jadi sebagai langkah alternatif, mereka yang bekerja di sini terpaksa pergi ke jauh sikit ke Bukit Mertajam, di mana kos perumahan di situ kira-kira dalam kurang dari RM300,000. Namun demikian, data sebelum ini menunjukkan harga purata di pulau secara spesifiknya adalah kira-kira RM540,000, iaitu hampir 8 kali ganda purata pendapatan isi rumah penduduk Malaysia bagi setahun. Dan apa yang saya boleh kongsikan, sebentar tadi saya ada sempat bertemu dengan Ketua Menteri Pulau Pinang pagi tadi, dan saya juga ajukan soalan yang sama kepada beliau, kenapa harga perumahan di pulau agak tinggi, dan apa jawapan beliau adalah mereka kata kita sebagai penduduk Pulau Pinang tidak boleh memilih lokasi-lokasi tertentu seperti Georgetown. Tentunya mahal kerana keadaan ataupun tanah di Georgetown sendiri agak mahal. Jadi beliau kata penduduk Pulau Pinang masih mempunyai pilihan lain, termasuk di kawasan seberang ataupun luar daripada Georgetown. Itu yang beliau
kongsi sebentar tadi, dan saya boleh untuk rekod yang saya boleh kongsikan untuk data 2021 di mana terdapat 4,683 rumah terbiar yang tidak terjual sepanjang sehingga tahun lalu, di mana kebanyakannya terdapat di pulau, dan dan lebih daripada 93% daripada kawasan perumahan yang terbiar itu adalah melebihi kos perumahan lebih daripada 300,000, dan itu adalah satu kebimbangan di mana mereka yang bekerja di sini tidak mampu untuk membeli rumah lebih daripada RM300,000. Dan saya fikir kerajaan negeri perlu mengambil pendekatan holistik ataupun drastik untuk menyelesaikan masalah ini, Zul. Okey. Umar, saya kira bukan juga satu menjadi perkara yang pelik bagi penduduk di utara tanah air bekerja di Pulau Pinang tetapi terpaksa menetap sejauh Sungai Petani dan juga di Parit Buntar. Tapi itu mungkin dalam perkembangan lain yang kita dapat kongsikan bersama dengan Umar Wati. Umar Wati, terima kasih kerana melintas langsung bersama dengan kami di jam pukul 2 ini dalam Malaysia Milih. Terima kasih juga kepada Hafiz Rosli yang bersiaran langsung sebentar tadi. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian saja Malaysia Milih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.